Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الحمد لله, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah, masih lagi kita beristiqamah pada majlis second last, iaitu majlis yang ke-38. Dan hari ni habislah kita ni, betul akan datang khatam kita Sabilal Muhtadin pada majlis yang ke-39 hari Sabtu ini malam jam macam ni lah, 8.45 sampai 9 ni. Sebab hari Sabtu tu kuliah Niza, jadi cepat lah depan rumah tu. Mungkin mula 8.45 lah. Hari Sabtu 16 April 16 Oktober ni. Okey, habis. Jadi kita sambung lagi. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala au ba'daha, ay yakni lau balagha ba'daha, yakni jikalau baligh ia oleh anak, oleh sabi, oleh kanak-kanak itu selepas daripadanya, selepas bersemayang lah. Okey, lepas daripada semayang. Ini dia dah semayang zuhur dah, lepas tu balik lepas pada tu. Adakah kena ulang ataupun tidak? Maka kata Imam Nawawi, fala i'adata 'ala as-sahihi ay 'ala al-qawl as-sahihi. Mana ada khilaf. Maka tidak sama sekali kita perlu ulang lagi atas pandangan sahih. Atas pandangan sahih, bila budak tu dah semayang dah waktu zuhur dalam keadaan dia belum balik, tiba-tiba jam 3 balik dengan sin ataupun dengan mimpi ataupun dengan keluar mani di batang zakar dia tu dan tidak keluar, maka balik dah. Adakah perlu ulang sebalik semayang dia? Maka atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, atas pandangan sahih, tak payah ulang balik, memada dah semayang tadi. Tu okey. Maka kata syarih, qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, au ba'daha, iaitu kata Imam Nawawi tu maqul qaul dia ataupun selepas daripadanya, selepas daripada sembahyang lah. Yakni fil waqti, fi waqti salati, masih dalam keadaan waktu sembahyang tu ada. Maka fala i'adata thabitatun 'ala as-sahihi ay 'ala al-qawl as-sahihi. Maka tidak ada sama sekali perlu diulang yang sabit atas pandangan yang sahih. Tak perlu sabit lah, tak perlu ulang balik, tidak perlu ulang semula. Li'annahu, kerana bahwasanya syara'a telah masuk ia sabi tadi fi wazifatil waqti, pada waktu dia. Wazifatil waqti dengan makna pada waktu dia dah telah masuk dah. Bisyaraitiha, bisyaraitis salah, dengan syarat-syarat sembahyang. Dia dah sembahyang dah dengan syarat-syarat dia dalam waktu dia, maka tak perlulah dia ulang. Itu ilat bagi kata kenapa tidak perlu ulang. Fa ajza'athu, maka memadailah oleh sembahyang itu akan dia. Wa in taghayyara haluhu ilal kamalihi, meskipun berubah oleh keadaannya kepada yang lebih sempurna. Keadaan sabi itu kepada yang lebih sempurna. Mana sempurna? Iaitu bila dah baligh. Sabi itu kurang, naqis. Yang kamalnya bila dah balik lah, walaupun dia mentukar keadaan diri dia daripada naqis kepada kamil,
maka tetap sah sembahyang dia, kira sembahyang dia tidak perlu ulang atas pandangan yang sahih. Kal amati, tu kal amati seperti mana hamba idza sallat, apabila sembahyang oleh seorang hamba, maksyufatan, hal keadaan terbuka, maksyufatan ra'si, hal keadaan terbuka kepala dia. Sebab apa? Sah tak? Sah tak sembahyang dia hamba buka kepala? Sah, sebab hamba ni sembahyang dalam aurat dia pusat hingga lutut. Dia bukan macam merdeka tak. Perempuan hamba dia punya aurat dalam sembahyang pusat hingga lutut. Maka kalau dia pakai pusat hingga lutut ya, tak ada masalah. Jadi ulama kata dalam keadaan terbuka rambut dia sembahyang. Hamba tak hamba? Sah tak? Sah. Okey, kemudian kemudian utiqat fil waqti, ai fi waqti hadha salah. Kemudian dimerdekakan. Tuan pun kata lepas dia sembahyang habis sembahyang zuhur dalam keadaan terbuka kepala, tuan pun kata, merdekalah, aku merdekakan hang. Maka bila dia bebas, dia jadi orang merdeka. Aurat orang merdeka adalah sembahyang seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dalam sembahyang. Adakah dia perlu ulang? Tak perlu. Dikiaskan dengan masalah hamba. Tak perlu atas pandangan yang sahih. Wathani, okey, itu pandangan mu'tamad. Ni pandangan kedua. Wathani ay wal qaulu tsani. Pada pandangan kedua pula, tajibul i'adatu, wajib oleh ulang. Wahwa, dan bermula dia wujubul i'adah, wajib ulang tu mazhabul a'immati thalathati, ialah pandangan mazhab imam yang tiga, yakni selain daripada Syafi'i. Selain daripada Imam Syafi'i, mana? Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur ni dia kata wajib ulang juga. Okey, wajib ulang juga. Sebab apa wajib ulang? Li'anna al-muadda fi as-sighari, kerana al-muadda, perkara yang ditunaikan, yakni sembahyang tu pada waktu kecil, iaitu belum baligh, waqi'un, berlaku ia benda yang ditunai itu fi hal nuqsani, pada dalam keadaan dia kurang. Yang mana kurang? Iaitu sabi, kurang kan. Fa ashbaha ma idza hajja thumma balagha, maka menyerupakan ia imam tu lah, menyerupakan imam tu barang sesuatu yang mana idza hajja, yang mana apabila seseorang budak kecil itu menunaikan haji, thumma balagha, maka kemudian selepas dia menunaikan haji dia pun balik, lepas tu esok-esok ni balik, maka dia tak boleh jawab sebenarnya tu. Ai fatajibul i'adatu, maka wajib ulang tak? Wajib ulang tak? Dalam mazhab Syafi'i pun sama. Kalau orang budak kecil pergi haji, budak 7 tahun pergi haji, habis haji sah tak? Sah. Lepas tu nanti umur 12 tahun baru dia balik contohnya. Adakah dia wajib ulang buat haji ataupun sudah memadai kerana haji itu seumur hidup sekali? Ya, wajib ulang juga. A'immah as-salasah, 3 imam yang selain Imam Syafi'i, dia qiyas kepada masalah haji yang wajib ulang. Begitu juga sembahyang, apabila dia sembahyang dah, dia pun masih dalam waktu lagi, dia dah sembahyang habis dah dalam keadaan budak-budak. Kemudian lepas pada tu dia balik dalam keadaan masih ada waktu, maka wajib diulang atas pandangan 3 mazhab ni. Mazhab Syafi'i pandangan sahih tidak. Ini dia panggil khilaf mu'tabar. Wa ajabal awwalu, maka macam tu. Puak-puak hak pertama yang kata tak payah ulang tu, dia pun jawab, dia tak puas hati, dia jawab. Wa ajabal awwalu ay wa ajaba al-qaumul awwalu. Okey, telah menjawab oleh kaum yang pertama. Mana kaum yang pertama? Kaum yang pertama dengan makna pandangan yang mengatakan, ulama yang berpandangan mengatakan tidak perlu ulang atas pandangan sahih. Dia kata apa? Orang yang pertama tu, orang yang beri jawapan pertama tu, dijawab bi anna sabiyah, kerana dengan bahawa budak-budak itu khabar ma'murun, disuruhkan dia bis salati, disuruhkan sembahyang. Lagi pula madrubun, khabar kedua, madrubun alaiha ay ala tarkis salah, dipukulkan budak itu atas meninggalkan sembahyang. Bi khilafil haji, beza dengan haji tak? Beza dengan haji. Haji, kalau budak-budak tu, budak-budakku meskipun mampu dia buat haji, tapi dia tak mau buat haji, tak ada masalah, tak perlu pukul dia. Elak kat situ dia nampak tu tak payah duk pukul dia, suruh pergi haji, sebab haji tak wajib lagi. Yang Nabi suruh sembahyang ke haji, jadi tak payahlah pukul tak buat haji meskipun mampu. Nantilah waktu dia balik dia buat. Adapun sembahyang ni Nabi suruh pukul, Nabi suruh dia ajak sembahyang.
Tu okey. Maka kalau dia tinggal, kena pukul, kena ajar dia semayang, suruh dia semayang. Beza dengan haji. Wali annahu, tu ilat pertama. Ilat yang kedua, wali annahu, kerana bahwasanya lamma kana wujubuhu wujubul haji, tatkala adalah kewajipan haji itu marratan fil umri, sekali seumur hidup. Ishtaratna, lama bila tatkala wajib haji itu seumur hidup, ishtaratna, kami mensyaratkan, mazhab Syafi'i, wuqu'ahu, akan berlakunya haji fi halil kamali, pada keadaan dia sempurna, yakni baligh. Bi khilafis salati, ay wadhalika wuqu'uhu, ataupun wadhalika syurutu wuqu'ihi fi hal kamali kainun bi khilafis salah. Beza dengan sembahyang. Sembahyang tak suruh tunggu balik, dia suruh sembahyang waktu 7 tahun, suruh pukul waktu 10 tahun. Haji tak suruh budak kecil, tak ada suruh langsung. Hadis tak ada hadis langsung yang menyuruhkan suruh budak kecil tunai haji. Sebab tunai haji ni seumur hidup sekali wajib. Maka ulama memilih masa yang perlu dia buat haji ialah pada waktu baligh. Adapun kalau dia buat waktu kecil, dia dah habis dah, selesai, sah. Adakah dia perlu ulang waktu dia balik? Ya, perlu ulang waktu balik nanti. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wathalithu, okey, itu pandangan yang kedua. Okey, dirad oleh mazhab Syafi'i yang pandangan sahih. Ginilah kita syarah aku ni. Apa lampau ni memang recun, aku tendang aku tau. Ramadan habis dah. Wathalithu, dan yang ketiga, wal qawlu thalithu, dan bermula pandangan yang ketiga, in baqiya minal waqti, jikalau masih baki daripada waktu. Masih baki apa? Fa'il ma yasa'u tilkas salatah, barang yang meluasi ia barang akan demikian sembahyang. Wajabat i'adatus salat. Okey, pandangan ketiga kata, okey, dia dah sembahyang dah dalam keadaan dia sabi, kemudian dia baligh. Okey, dia tengok adakah masih ada waktu lagi ruang untuk dia buat sembahyang 4 rakaat, misalnya 5 minit sebelum masuk waktu asar. Ada tak dia tu 5 minit sebelum masuk waktu lain, dia masih ada waktu? Masih ada waktu. Bila masih ada waktu, wajabat i'adatus salati, wajib oleh dia sembahyang semula. Tak kisahlah ni bukan ilat kamal tak kamal, ilat dia kerana masih ada masa. Sebab kata wajib i'adah tu sebab dia tu masih ada masa. Ni pandangan ketiga. Wa illa fala. Ni seorang wa illa fala, wa illam yabqa minal waqti ma yasa'u tilkas salati fala yajibu i'adatuha. Tu tak dia wa illa fala. Itu wa illa wa illam yabqa minal waqti ma yasa'u tilkas salata wa fala yajibu i'adatuha, ataupun fala tajibu i'adatuha. Tak wajib ulang sembahyang. Dia sembahyang waktu sobi pukul 3.50, waktu asar pukul 4. Habis sembahyang dah tinggal lagi 4 minit sebelum masuk waktu asar. Tak ada dah masa, maka tak wajib qada atas pandangan yang ketiga. Tu pandangan ketiga. Warabi'u wal qaulur rabi'u, pandangan yang keempat pula, in kana al maf'ulu zuhran fi yaumil jumu'ati thumma balagha wal jumu'atu ghairu fa'itatin. Okey, in kana al maf'ulu, jikalau adalah yang dibuat itu, yakni sembahyang tu zuhran, kalau dia tu buat tu sembahyang zuhur fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumaat. Ini khusus bagi hari Jumaat. Thumma balagha, kemudian balik ia sabi tadi, hal keadaan wawul hal wal jumu'atu, hal keadaan Jumaat itu khabar ghairu fa'itatin, masih lagi ada, tak luput lagi. Orang duk tengah khutbah lagi contoh. Dia sembahyang dah waktu kecil, waktu kanak-kanak. Sembahyang zuhur, pukul 1 masuk dia terus sembahyang. Mayang habis, lepas tu balik. Ada lagi Jumaat tu, masih khutbah contohnya, tak habis lagi Jumaat. Lepas tu wajabat i'adatuha, wajib oleh ulangnya sembahyang dengan dia pergi sembahyang Jumaat. Okay? Lianna zuhra, kerana zuhur itu la tujza'u anil jumu'ati, tidak dibilangkan dia akan zuhur anil jum'ah, daripada Jumaat. Sebab di hari Jumaat, bila hari Jumaat zuhur, kalau syarat-syarat kita untuk pergi sembahyang Jumaat tu lengkap, tiba-tiba kita sembahyang zuhur, tak sah, melainkan selepas orang habis sembahyang Jumaat. Tapi dalam keadaan berdosa lah kita. Contoh kita orang lelaki cukup syarat merdeka dan sebagainya, kita tak mau pergi sembahyang, padahal kita wajib sembahyang Jumaat.
Adakah kita boleh segera semayang Zuhur? Tak boleh, kecuali sudah habis semayang Zuhur. Sudah habis semayang Jumaat di masjid, baru kita boleh semayang. Adapun perempuan tak payah tunggu Jumaat habis, dia boleh semayang terus sebab dia tak wajib semayang. Ni kadang-kadang masyarakat salah faham. Dia kata perempuan kena tunggu. Tidak perlu tunggu, boleh semayang terus. Dan semua keadaan yang ada keuzuran, yang tak wajib semayang Jumaat, boleh semayang terus Zuhur selepas masuk waktu Zuhur pada hari Jumaat, tanpa perlu tunggu habis Jumaat di masjid. Yang perlu tunggu habis Jumaat di masjid ialah orang yang wajib semayang tapi dia tak mau pergi semayang. Maka dia wajib semayang Zuhur. Dah semayang Zuhur tu awal waktu boleh tak? Tak boleh, melainkan lepas habis Jumaat. Gitu. Okey, kalau dia habis habis. Bi khilafi sairis salawati, beza dengan semayang-semayang selain pada yang tersebut tadi. Okay? Beza semayang subuh hari Jumaat tak apalah, hari Maghrib tak apalah, Isyak tak apalah, Asar tak apalah, tapi Zuhur tak boleh. Zuhur tak boleh ganti Jumaat. Sedangkan kalau dia wajib Jumaat, tak boleh kita semayang Zuhur, melainkan Jumaat tu sudah habis faidah, maka baru kita boleh semayang Zuhur. Tapi berdosa sebab tinggal semayang Jumaat kalau dia itu mampu dan cukup syarat-syaratnya. Okay? Wa ila hadha, dan pada inilah zahaba Ibnul Haddad, wa ila hadzal qauli, kepada ini qaulah zahaba Ibnul Haddad, telah berpegang, telah pandangan oleh Ibnul Haddad, wa alal madhhabi, dan atas mazhab, atas pandangan yang mazhab, wa alal madhhabi ay wa alal qaulil madhhab, atas qaul madhhab. Ni istilah belaka ni tak diterjemah. Okey. Okey, titik wa ila hadza ay ila hadzal qaul, yang kata wajib i'adah tu zahaba Ibnul Haddad, telah pandangan Ibnul Haddad. Adapun atas mazhab, atas pandangan mazhab, wa alal madhhabi ay wa alal qaulil madhhabi, dan atas pandangan mazhab lah, dia panggil al mazhabu hu sekian tu dia istilah. Boleh kata pandangan mu'tamad lah. Pandangan mu'tamadnya tustahabbu lahul i'adatu, disunatkan baginya, bagi sabi yang telah baligh tadi, oleh ulang. Dia semayang Zuhur ke 1, lepas tu balik, ada lagi khutbah Jumaat, boleh lagi pergi semayang. Wajib ke lagi? Tak wajib, sunat sahaja sebab dia dah semayang dah. Okay. Gitu okay. Habis tu bab budak-budak. Baru mari balik kepada turul mani'. Dulu zawalul mani', ni turul mani'. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, walau hadat aw junna awwal al-waqti, jikalau seorang perempuan itu haid ataupun gila ia pada awal waktu, wajabat tilka ay tilka salatu, maka wajiblah oleh demikian sembahyang, in adraka qadral fardi, jikalau dia mendapati oleh orang yang junna dan hadat tadi tu akan qadar fardu, qadar sembahyang fardu. Ni turul mani'. Turul mani' ni datang mani' selepas masuk waktu. Pukul 1 Zuhur, dalam keadaan dia suci, dalam keadaan dia sedar, tiba-tiba 1:30 dah jadi gila, dah mari haid. Adakah dia perlu qada sembahyang nanti lepas dia suci? Adakah perlu qada sembahyang yang dia nanti akan sedar? Maka kena tengok. Kalau dia dapat qadar sembahyang fardu tu, qadar minit dia, masa dia, kalau dapat, maka wajib qada. Contoh main Zuhur berapa minit? 5 minit contohnya. 5 minit, maka wajib qada. Dapat masa suci 5 minit, masuk waktu, dapat sedar 5 minit selepas masuk waktu, tapi dia tak semayang lagi, lepas pada tu tiba-tiba gila, tiba-tiba haid, maka dia wajib qada waktu dia sedar, wajib qada waktu dia haid nanti, waktu dia suci nanti. Tu li'annahu, kerana bahwasanya adraka minal waqti ma yumkinu fihi fi'luhu, kerana bahwasanya al-madhkur minal haid wal majnun itulah, mendapati daripada waktu akan barang yang memungkinkan padanya pada barang oleh membuatnya. Dia boleh buat. Dia boleh buat, ada qadar masa untuk buat sembahyang tu, tiba-tiba dia tak buat lagi, tiba-tiba mari mani'. Adakah perlu qada? Ya, perlu qada. Tu. Fala yusqatu bima yatra'u ba'dahu, maka tidak digugurkan, tak digugurkan, digugurkan sembahyang tu lah. Sembahyang tak digugurkan. Bima yutra'u ba'dahu, dengan barang yang didatangkan dia akan barang ba'dahu, selepasnya. Apa yang datang tu? Junun. Apa yang datang? Haid. Adakah gugur sembahyang? Tak digugur dengan sebab haid, dengan sebab
junun kerana sudah mendapat qadar waktu yang boleh dia sembahyang fardu tapi dia tak dapat buat, ataupun dia tak buat lagi. Tu kama law halakan nisabu, dia buat qiyas, ai qiyasan, boleh gitu takdir gitu, qiyasan kama, ataupun okey. Tapi biasanya orang takdir mutarak khabar mahzuf lah. Ada je orang buat qiyasan kama, kerana qiyas seperti mana itu. Ai wa dzalika kainun kama, seperti mana law halakan nisab, jikalau musnah nisab. Contoh nisab mah 85 gram. Tu okey. Okey. Ba'dal hauli, selepas daripada cukup setahun. Wa imkanil adai, hal keadaan juga mampu untuk tunai. Okey. Dalam bab harta zakat contohnya nisab. Okey, 85 gram. Sekarang terkini 85 gram emas berjumlah 20,700 lebih kalau di Terengganu lah. Di Terengganu 20,700 lebih nisab dia. Okey, dia cukup nisab pada 5 Safar. Contoh 5 Safar. Okey, cukup haul bila? 5 Safar. Maka kalau dicukupkan haul itu, cukupkan nisab itu sampai 5 Safar tahun depan, maka dia wajib bayar. Betul? Okey. 5 Safar tahun 1920 contohlah. 1920 dah lah. 1420. 1920 banyak kan? 1420 Hijrah, 5 Safar dia start cukup nisab 21,000. Dia pun kekalkan momentum 21,000 sampai 5 Safar 1921. Wajib zakat tak? Wajib zakat dah. Pada 6 Safar dia wajib keluar. Tapi dia tak mau keluar lagi. Dia duduk relax dulu. Sokok dulu. Sokok. Sampailah Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sampailah 7 Rabiul Awal. Tiba-tiba, pum, habis duit sampai 10,000 tinggal. Adakah wajib zakat? Ya, wajib zakat. Sebab apa? Sebab dia sudah masuk haul cukup dah, nisab cukup dah, dan dia mampu bayar, tapi dia tak bayar dengan segera. Tiba-tiba habis duit dia sampai cukup, sampai jadi 10,000. Adakah wajib keluar zakat? Ya, wajib. Tu. Wajib juga. Wajib tu kira kali 2.5% daripada 10,000 ke 20,000 tadi? 20,000 tadi. Bukan 10,000, 20,000 tadi. Tu bayar. Tu bayar. Tu dia kira bab zakat. Sama juga dalam bab semayang. Dia dah masuk waktu dah. Dia boleh semayang dan dia dah masuk waktu. Cukup syarat untuk semayang, iaitu suci, dan dia tu sedar. Tiba-tiba dia tak semayang. Tiba-tiba mari haid, dia tak semayang. Dia mari gila. Ada hal keadaan dia mampu semayang segera, tiba-tiba tak semayang. Wajib qada? Wajib qada. Sama macam bab zakat. Kira gitu Fa inna zakata, kerana sesungguhnya, maka sesungguhnya zakat itu khabar la tusqatu, tidak digugurkan dia akan zakat. Tidak. Wa kadza hukmun nifas wal irma'u, begitu jugalah hukum nifas dan irma'. Nifas pun samalah. Okey. Mana nifas? Dia beranak habis dah pagi tadi. Subuh pagi tadi beranak. Lepas tu dia suci sampai zuhur, suci, masuk zuhur dah pukul 1, suci sampai pukul 2, marilah darah. Apa darah tu? Nifas. Adakah perlu qada zuhur nanti? Ya, sebab sejam dah lalu, hal keadaan dapat dah masa, boleh tunai, cukup syarat iaitu suci, sedar, tak ada apa-apa, tiba-tiba dia tak sembahyang, wajib nanti dia qada. Samalah irma', tak sedar diri pun samalah. Pukul 1 tu dia duduk sedar diri lagi, pukul 1.30 dia pengsan sampai pukul 8 malam. Wajib tak qada zuhur? Wajib qada zuhur. Habis. Penat kau ni. Nak kerja. Wah, sedang ni. Wa kharaja Ibnu Suraijin qaulan. Ni. Macam kita syarah je ni. Wa kharaja biqaulihi law hadat aw junna ila akhirih lah. Ibnu Suraijin, oleh Ibnu Suraij, qaulan, akan satu qaul, annahu bahwasanya seorang tadi la tajibu i'adatuha. I'adah ke? La tajibu salah. Tidak wajib oleh sembahyang illa malaikan idza adrakat jami'al waqti. Apabila seorang perempuan tadi mendapati seluruh waktu. Maknanya macam ni. Maknanya hak ni lagi luas. Pandangan sangat mudah ni. Pandangan sangat mudah ni. Mana? Iaitu pukul 1 waktu zuhur.
waktu zuhur. Habis waktu zuhur bila? 4 petang waktu asar. Dia kena dapatkan seluruh waktu tu, baru dia boleh semayang, baru wajib semayang. Adapun kalau pukul 1 masuk semayang, waktu semayang, pukul 2 dah haid, pukul 2 dah gila, adakah wajib i'adah? Tak wajib, sebab dia tidak mendapat seluruh waktu. Gitu pula. Cuma ni qaul terpencil lah Ibnu Suraish. Lebih baik ambil hak ihtiyat, iaitu wajib kita qada. Cuma kalau kita tahu khilaf ni, bila orang mengajar kata tak payah qada, kita boleh pejam mata sebelah saja. Cuma kita hanya menyatakan pandangan mu'tamad begini. Hak pandangan yang dia kata tu ada juga wajah, iaitu pandangan Ibnu Suraish. Cuma pandangan itu dhaif. Tak sedap untuk mengajar lah. Okay? Tak sedap untuk mengajar. Tapi untuk amal diri sendiri boleh. Cuma dia panggil ihtiyatnya pakailah mu'tamad. Kecuali kalau ada situasi-situasi tertentu yang menyebabkan kita tak boleh juga, tak apa, tak nak salah. Nak amal qada'ih tak nak salah. Nak amal qada'ih saja boleh tak? Boleh. Asal tahu wa kharaja bih. Wa hukmul idraki fi wasatil waqti hukmu ma law waqa'a fi awwalil waqti. Dan bermula hukum mendapati pada tengah waktu. Dapatlah idrak, dapat waktu tu lah. Dapat waktu masa semayang tu di tengah-tengah waktu. Itu sama macam hukum barang yang jikalau berlaku ia barang tu pada awal waktu. Ni kan kes awal waktu. Bila masuk awal waktu, suci dah, tiba-tiba maghrib. Sama tak bila tengah-tengah waktu? Sama lah. Tengah waktu pun sama lah. Kalau dapat saja waktu semayang tu, qadar semayang fardu, maka dia perlu sembahyang wajib. Wal mu'tabaru, dan bermula yang dikirakan, akhafu ma yumkinu minas salah. Akhafu yang paling ringan, barang yang memungkinkan daripada sembahyang, iaitu apa? Akhafu ma yumkinu minas salah, yakni buat rukun-rukun sahaja. Berapakah masa tempoh yang boleh dia buat, yang boleh dapat kalau dia buat rukun-rukunnya? Sembahyang asar contohnya, sembahyang zuhur contohnya 4 rakaat. Kalau dia buat rukun saja, berapa minit habis? Qiraat tu bukan qiraat sunat-sunat sekali. Kalau qiraat sunat sekali panjanglah masa. Ni qiraat yang rukun ni. Contoh kalau zuhur 4 rakaat boleh 5 minit. Sebab rukun Fatihah ya. Nak baca Quran pun. Tu rukuk tumaninah, qadar sujud. Tumaninah tak payah baca subhanallah lah. Qadar rukun saja. Jadi lebih kurang 5 minit settle asar, settle 4 rakaat zuhur. Maka qadar 5 minit itulah untuk dia kata kalau dapat qadar suci 5 minit, qadar sedar 5 minit pada waktu itu, maka lepas tu dia mari lepas tu dia mari gila, wajib dia qada nanti waktu sedar dan suci. Hatta law tu tengok. Hatta ghayah dia, hatta law tuwilat salatuha. Tuwilat, baca majhul lah. Jikalau dipanjangkan akan sembahyangnya haid tadi, fahadat fiha. Tu dia baca Baqarah. Tentang dia hafal Quran. Coba Baqarah waktu zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sampai ayat 200. Tak habis satu rakaat. Tiba-tiba datang semula darah. Allah, datang darah. Batal sembahyang. Tak boleh sembahyang lah. Tu fiha, padanya pada sembahyang. Wa qad madha hal keadaan, hal keadaan telah lalu minal waqti, daripada waktu telah lalu oleh fa'il ma yasa'uha, barang yang meluasi akan dia akan sembahyang. Meluasi tu lau khaffafatha, jikalau meringanlah ia haid tadi dia akan sembahyang. Kalau dia ringankan waktu sembahyang, kalau dia ringankan sembahyang dia dengan makna buat rukun cukup 5 minit, tapi disebabkan dia baca Baqarah jadi sejam, tiba-tiba mari waktu sembahyang, maka wajib dia qada nanti bila dia suci. Tu sebab apa? Sebab sudah berlalu masa yang kalau dia buat rukun-rukun saja dia dapat masa ni saja pergi gatai tangan buat lama-lama. Walaupun tak berdosa lah. Dia pun tak tahu mari haid. Tu dia ingat suci. Tak apalah. Cuma nak kata kena wajib juga qada. Tu. Wajabal qada'u, maka wajib oleh qada. Habis. Walau kana safaru qasrin. Jikalau adalah dia walau kana safaru qasrin, jikalau adalah dia seorang tu safar qasrin, okey, tengah musafir yang boleh mengqasarkan sembahyang.
Jawab bagi lau. U'tubira, dikirakan qadru raka'ataini, qadar 2 rakaat faqat sahaja. Qadar 2 rakaat. Tadi 4 rakaat kan? Ni 2 rakaat. Kalau dia musafir lah. Qadar dia musafir. Semalam ada orang tanya soalan. Kalau apa baca lah kat grup ni. Aku punya jawab soalan tu. Bukan baca pun kadang-kadang. Tanya soalan, kalau seorang tu perempuan suci haid, waktu asar dalam keadaan musafir, boleh tak jamak? Boleh tak jamak sembahyang dia? Dia bukan isu jamak tak jamak. Sebab apa? Sebab kalau dia tak jamak pun wajib kau sembahyang zuhur. Bila? Kalau dapat waktu. Ni kalau dapat waktu. Dapat waktu tu qadar mana? Qadar 2 rakaat zuhur dan asar. Jadi 4 rakaat lah. Dapat qadar masa ni, maka wajib mayang zuhur dan asar. Boleh tak qasar? Boleh. Sebab apa? Dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir dan zuhur tak payah kita niat qada, tak payahlah, sebab dia tu sahibud darurah. Sahibud darurah dengan sahibul uzri. Sahibud darurah suci pada haid nifas, sahibul uzri orang musafir, dia itu satu waktu sahaja zuhur dengan asar. Isyak dengan maghrib satu waktu saja, iaitu sampai ke subuh. Adapun orang yang bukan sahibul darurah, sahibul udhri, waktu dia seperti mana diletakkan, zuhur sampai asar je, asar sampai maghrib je, itu. Adapun orang yang sahibul darurah, sahibul udhri, dia punya waktu maghrib sampai subuh, dia punya waktu zuhur sampai maghrib, gitu. Tak payah niat qada lah. Tak ada orang niat qada. Kalau niat qada, musafir kena niat qada lah kalau dia jamak takhir. Tak iya. Tu. Kecuali kalau dia tak buat sembahyang zuhur dan asar pada waktu asar, dia buat pada waktu selain asar, iaitu maghrib, isyak dan sebagainya, baru niat qada. Dan juga boleh dia qasar kalau dia dalam keadaan musafir atas pandangan azhar. Dia khilaf 3 pandangan. Yang semalam saya tulis adalah dibaca situ. Lagi wala tu'tabaru taharatu fil asahi. Ni yang saya kata semalam tu. Tidak diambil kira suci, yakni waktu suci, fil asahi, pada qaul asah, illa, melainkan, yakni tu'tabaru taharatu, diiktibarkan masa suci, illa iaitu idza, apabila lam yajuz taqdimuha, tidak sama sekali harus oleh mendahulukannya taharah, ka taharatil mustahadhah, seperti taharah orang mustahadhah, wal mutayammimi, dan orang tayamum, ataupun yang daimul hadath lah. Kan daimul hadath, orang mustahadhah, orang yang tayamum, tidak boleh dia taharah melainkan kena masuk waktu. Maka kena ambil juga waktu qadar taharah tu berapa minit. Kalau 2 minit, tambahlah 4 rakaat, campur 2 minit, gabung jadi 6 minit. Dapat tak qadar masa 6 minit? Dapat tak? Kalau dapat, qada. Tak dapat, tak dapat qada yang qada waktu yang tertentu. Waktu tertentu apa? Qada waktu yang hal tu lah. Waktu tu lah, waktu asar tu. Zuhur tak payah dah. Kalau dia tak dapat waktu qadar zuhur, asar dan taharah. Kalau dia dapat qadar masa zuhur, asar dengan taharah, maka wajib qada zuhur dan asar. Bukan qada, wajib sembahyang qada, wajib sembahyang zuhur dan asar. Kalau tak dapat, wajib sembahyang zuhur saja, zuhur tak payah. Wajib sembahyang asar saja, zuhur tak payah. Besok. Tapi ni bab turuul mani'. Turuul mani' pun samalah. Turuul mani' samalah, masuk waktu zuhur dalam keadaan suci. Tiba-tiba mari haid satu suku, ataupun gila satu suku. Mari haid lah satu suku. Masuk waktu zuhur pukul 1, 15 minit. Adakah 15 minit ni? Okey, kena tengok. Dia ni daimul hadas ke tak? Bukan daimul hadas. Maka kalau bukan daimul hadas, tak payah kira masa taharah. Ambil masa zuhur je. Zuhur 4 rakaat, aku buat 5 minit. 5 minit dapat tak qadar? Dapat. Kerana dia lebih 15 minit dah. Maka wajib dia qada. Adapun kalau dia sahibud darurah, kalau dia itu daimul hadas, ataupun dia itu orang yang jenis kena tayamum dan sebagainya, maka kena tambah waktu taharah dia. Selalunya ambil berapa minit? 3 minit contohnya. 5 minit campur 3 minit, 8 minit. Ada tak qadar 8 minit? Daripada start pukul 1 sampai pukul 1 suku. Lebih dah lah. Maka wajib qada. Contoh tu. Dapat qada masa tu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa illa fala benda pula. Dia takdir. Wa illa wa illam yudriki
yudriki qadaral fardi kama wasafna, jikalau tidak sama sekali mendapati ia seorang akan qadar fardu, yakni qadar sembahyang fardu seperti mana kita sifatkan tadi, fala wujuba fi zimmatihi, maka tidak wajib sama sekali, sabitun adalah ia, fi zimmatihi pada zimmahnya, tanggungannya, tak perlu dah lah. Seperti mana kiasan kama, seperti mana dikiaskan, kama seperti mana lau halakan nisabu, jikalau musnah nisab qabla tamakkuni. Ni nisab nak nisab sampai dah. Contoh 5 Safar tadi cukup nisab. Maknanya 5 Safar tahun depan akan cukup haul untuk dia keluar zakat. Betul. Tiba-tiba 5 Safar tahun depan dalam keadaan tidak ada nisab, tak cukup nisab dah sebab dah kurang 10,000, maka tak wajib zakat. Okay. Asalnya 5 Safar cukup 21,000. Tiba-tiba 5 Safar tahun depan tiba-tiba dah jatuh merudum 10,000, maka tak cukup nisab lah. Dia halakan nisab. Nisab dia sudah musnah sebelum mampu bayar, iaitu mampu bayarnya 5 Safar, iaitu cukup haul. Bila cukup haul, nisab pula rosak, maka tak wajib zakat. Beza hak tadi. Hak tadi nisab cukup, haul dah lepas, dia tak mau bayar lagi, lepas tu musnah. Adakah wajib bayar? Wajib bayar juga. Dan kalau tak mampu, dia jadi tanggungan zimmah ala zimmatihi. Nanti bila mampu bayar wajib. Gitu siapa usul tak bayar awal. Tu. Jadi bila siapa-siapa yang ada simpanan zakat dan sebagainya, segeralah bayar. Kita ni mati tak tahu bila. Setengah orang dia nak macam ni, setengah orang. Seorang kata, tak apalah aku tunggu Ramadan, sebab Ramadan kalau bagi banyak sikit pahala. Yalah banyak pahala taklah. Tapi takut mati sebelum Ramadan ni. Tu kalau kita wasiatkan ke orang, nanti kalau aku mati ni tolong bayar, aku saja nak tangguh pergi ke Ramadan baru bayar. Supaya banyak pahala sikit. Kok lah aku mati tengah-tengah jalan. Hang ni tolong bayar. Tak apalah. Wasiat ke orang gitu. Takut kita tak dan. Tak mengaji pula. Wa ja'ala Abu Yahya Al-Bulkhi, dan telah menjadilah oleh Abu Yahya Al-Bulkhi tu hukmahu hukma awalil waqti. Okey, ini pandangan yang terpencil lah. Dia kata telah menjadikan oleh Abu Yahya Al-Bulkhi hukmahu, akan hukum sembahyang awal waktu, iaitu tadi itulah yang turul mani' pada awal waktu. Dia samakan macam mana? Hukmahu hukma maf'ul bih kedua, hukma akhiril waqti, hukum akhir waktu serupa saja dengan hukum awal waktu. Dia kata apa? Wahwa, dan bermula dia hukmuhu tu, hukmuhu wahwa ay hukmu awal waqti, hukum awal waktu tu takbiratun aw rak'atun. Dia samakan hukum. Kan dulu kita kata kalau waktu akhir tu hilang mani', wajib dah sembahyang, kena tengok dapat tak qada takbiratul ihram. Dapat wajib lah. Dapat wajib lah. Dapat wajib lah. Dia panggil apa? Zawalul mani' dulu kan. Dia sampai nak masuk maghrib ke 7, 6.55 habis dia. Wajib sembahyang asar tak? Kena tengok dapat tak takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram dapat. Okey, dapat satu. Lepas tu kekalnya seseorang tu hilang daripada mani', adakah dapat qadar masa yang boleh menjamakkan antara zuhur dengan asar, iaitu contoh 8 minit. Dapat tak qadar 8 minit lepas hilang mani'? Nak datang semula mani' tu, adakah dapat 8 minit tu? 8 minit dekat atas tu dapat. Kalau dapat, wajib sembahyang zuhur dan asar. Contohlah dia gila. Dia gila lepas sebelum masuk waktu zuhur gila dah. Gila sampailah 6.55 sebelum pukul 7 maghrib tu hilang gila. Hilang gila. Lepas tu 7 suku mari gila semula. Kena tengok. Dapat dah qada takbiratul ihram 6.55 tu? Dapat lah. Tengok lagi.
Adakah cukup qadar masa zuhur sekali? Qadar nak sembahyang zuhur sekali dapat dah kekal, dapat dah masa tu, yang mana antara hilang mawanek dengan nak mari mawanek balik tu. Oh, dapat lebih 6.55 dah hilang mawanek, mari balik 7 suku, tu ada 20 minit. Wajib tak? Wajib. Dengan campur hak taharah sekali lah kalau dia daimul hadas. Kalau dia bukan daimul hadas, tak payahlah masa taharah tu. Dapat 8 minit, dapat. Kalau dia daimul hadas, kena tambah lagi 2 minit. Kalau dia taharah 2 minit, 10 minit lah. Dapat tak? Oh, lepas 20 minit dah. Kau kena qadha nanti. Tu zawal manik. Beza dengan turul manik, yang datang manik awal waktu suci. Lepas tu sehari mari manik. Itu apa? Gila, haid, 30 minit. Pukul 1 masuk waktu dalam keadaan suci, dalam keadaan sedar. 1.30 gila, 1.30 haid, 30 minit tu ada. Adakah dia dapat qadar fardu 4 rakaat zuhur tu, iaitu 5 minit? Dapat. Dia daimul hadas ke tidak? Bukan daimul hadas, tak payah 5 minit. Dia daimul hadas, tambah lagi 20 minit, 3 minit contohnya, 8 minit. Dapat tak qadar 8 minit? Dapat. Maka wajib dia qadha nanti zuhur. Tu awal waktu tu adrakal fardi, akhir waktu qadar takbiratul ihram, atas qila qadar rakaat, serakaat. Tapi Abu Yahya Bulkhi ni kata sama je, tak payah dapat adrakal wakti pada awal waktu, dia sama macam akhir waktu, iaitu qadar dapat takbiratul ihram pun tak apa dah, ataupun qadar dapat rakaat pun tak apa dah. Contoh, masuk zuhur ke 1.3 minit haid. Betul tak? Betul lah haid. Suci. Suci. 1.3 minit haid. 3 minit lah. Okey, atas pandangan Abu Yahya Al-Bulkhi, wajib dia qadha zuhur. Sebab apa? Sebab dapat qadar takbiratul ihram ataupun surakaat. Atas pandangan jumhur, dia tak dapat lah qadar fardu ni, tak dapat. Dia kurang-kurang 5 minit contohnya. Tak dapat. Maka tak dapat, tak wajib qadha. Tu okey. Allah. wa ghallatu Aba Yahya Al-Bulkhi. Mereka para ulama panggil apa? Macam mana? Ghalat ni silap nak kata apa? Bahasa dia menolak perkataan Imam Abu Yahya tu, menolak. Ghallatuhu, menolak mereka itu para ulama akan Abu Yahya Al-Bulkhi. Wa farraqu, dan mereka membezakan. Para ulama membezakan bi annahu, bahwasanya fi akhiril waqti, pada akhir waktu tu, idza adraka qadra rak'atin, apabila seseorang mendapat qadar 1 rakaat, yumkinuhu, yang mampu, ayyubna ala ma adraka ba'dal waqti. Tu. Okay. Mereka membezakan, yakni membezakan antara masalah akhir waktu dengan awal waktu, bi annahu, dengan bahwasanya taswir tu, fi akhir waktu, pada akhir waktu, idza adraka qadra rak'atin, apabila mendapat oleh seorang qadar serakaat. Atas pandangan yang satu lagi takbirah lah, atas satu pandangan lagi takbiratul ihram. Patu qila qadra rak'atin tu, yang membolehkan, yumkinuhu, membolehkan seorang, ayyubna ala ma adraka, yang membolehkan seseorang tu bina, buat, ala ma adraka, atas barang yang mendapati ia seorang, ba'dal waqti, selepas daripada waktu. Tu selepas pada waktu lah, iaitu masuk maghrib, asar. Dia dapat tak qadar serakaat, atas pandangan serakaat lah. Dapat tak qadar serakaat? Dapat. Walaupun dah masuk waktu lain, tapi dia boleh dapat qadar hilang mawanek tu lebih daripada qadar masa yang ditetapkan. Maka wajib sembahyang. Tapi qadar untuk akhir waktu bila? Iaitu qadar serakaat dan takbiratul ihram saja, atas pandangan mu'tamad takbiratul ihram lah. Qila 1 rakaat. Beza. Kalau awal waktu adrakal fardha, iaitu apa? Dapat semua sekaligus. Kalau akhir waktu tak wajib dapat semua sekaligus. Untuk nak kata wajib sembahyang tu, dapat takbiratul ihram pun wajib dah. Dapat serakaat pun wajib dah. Dapat wajib dah. Cuma kalau nak sembahyang zuhur, nak qadha zuhur tu, nak qadha maghrib tu, kena tengok qadar mawanek dia tu, kekal hilang mawanek tu, dapat tak qadar masa zuhur dengan asar? Dapat. Wajib qadha zuhur sekali.
wajib qada maghrib sekali. Tu okey. Habis. Wa huna la yumkinu taqdimu 'ala al-waqti, dan di sini tidak mungkin oleh mendahulukan atas waktu sebab dia dalam akhir waktu. Nak dahulu lagu mana? Nak mendahului lagu mana? Dia sedangkan dalam perbahasan akhir waktu, bukannya waktu pertama. Nak takdim lagu mana? Dah berlalu dalam keadaan dia itu mani', ada mani', iaitu junna, gila ataupun haid. Tu. Wa hal yuqalu fi hadhihi al-halati, dan adakah dikatakan pada ini keadaan saqatal wujubu ba'da thubuti? Ni biasalah khilaf lah. Okey, ini biasalah khilaf macam haid tu lah. Apa nama tu? Macam orang haid tak payah puasa. Okey, asal dia wajib, lepas tu gugur ke atau memang tak wajib dah? Yang dulu kita bahas gila-gila tu. Kan? Bila seorang tu mari bulan puasa dia haid, adakah asalnya wajib dia puasa tapi gugur sebab haid, ataupun memang tak wajib dah sejak asal sebab dia haid? Khilaf lah. Yang dulu kita bahas gila-gila. Samalah ni. Dalam keadaan ni saqatal wujubu, gugur oleh kewajipan ba'da thubutihi, selepas daripada sabitnya kewajipan tu. Dia wajib cuma gugur sebab ada mani'. Au tabayyana adamul wujubi. Tu ataupun memang tak wajib. Sejak asal memang tak wajib. Adakah dia wajib kemudian gugur atau memang tak wajib? Ni khilaf ni. Sarraha fi syarhil muhadzabi, ay sarraha an-Nawawi, telah mensarahlah, menjelaskanlah oleh Imam Nawawi dalam syarah muhadzab bitsani, ay bil qauli tsani, mana? Iaitu pada asalnya memang tak wajib. Bukannya wajib kemudian gugur, bahkan memang pada asal tak wajib kalau ada mani'. Wa kalamu ghairi Nawawi lah, dan kalam selain daripada Imam Nawawi yaqtadil awwala, memberi faham ia kalamu ghairihi, kalam selain daripada Imam Nawawi akan pandangan yang pertama, iaitu kata asalnya wajib kemudian gugur. Tak apalah ni. Wa ja'alul wujuba bi awwalil waqti wal istiqrar. Tu. Wa ja'alul wujuba, dan menjadikan mereka itu para ulama akan kewajipan bi awwalil waqti, pada awal waktu, wal istiqrar, dan tetap bitamakuni, tetap yakni mampu buat. Wal istiqrar bitamakuni, yakni dia mampu buat. Kewajipan pada turul mani' itu pada awal waktu. Awal waktu mari dalam keadaan suci, sedar. Wajib apa nama tu? Wajib dah sembahyang tu, wajib sembahyang. Lepas tu istiqrar, tetap tamakun, boleh buat. Dia boleh buat tak? Boleh buat. Tu maka wajib sembahyang. Kalau dapat tempoh dan dia pun boleh sembahyang sepatutnya, tapi dia tak sembahyang lagi, tiba-tiba mari mani', wajib dah qada, wajib qada bila dapat qadar waktu yang telah kita sebut tadi. Kama fi zakati, seperti mana dalam zakat. Tu tatimatun, ay hadhihi tatimatun, ini satu penutup. Zakaral musannifu, telah menyebut oleh musannif Imam Nawawi al-haidha, akan haid, wal jununa, dan gila, liyu'lamu, untuk diketahuikan minhuma, minal haid wal junun. Sebab apa Imam Nawawi sebut haid dengan junun dia? Supaya diketahuikan daripada dua tu juga hukmun nifasi, akan naik fa'il, akan hukum nifas juga. Wal irma'i, dan pita min babil aula, itu bab aula, sama lah. Bab irma' dengan nifas pun sama lah, macam junun dengan haid. Habis. Wala yutasawwaru tara'anul kufril musqiti lil i'adati, dan tidak dapat ditaswirkan masalah datang kafir yang menggugurkan i'adah. Datang kafir, dia Islam asalnya, lepas tu kafir. Dia asal Islam, lepas tu kafir. Yang tidak dapat kita tasawurkan masalah apabila seorang tu Islam pada asalnya, lepas tu datang kafir, dia murtad lah. Murtad ke apa, keluar Islam. Yang mana dengan sebab kufur tu boleh menggugurkan daripada untuk i'adah. Tak dapat nak taswir masalah tu. I'adah solah, tak dapat nak taswir. Li'annaha, kerana bahawasanya li'annaha riddatun. Tu. Li'annaha mana? Li'annaha i'adah itu. Li'annaha riddatun wa huwa fiha malzumun bil i'adati.
wa huwa fiha dan bermula dia seorang tu fiha fi riddah malzumun, diwajibkan bil i'adati dengan ulang. Kalau dia riddah, riddah tak ada masalah lah. Riddah kena ulang. Riddah kena ulang sembahyang nanti bila dia masuk Islam lah. Tu okey. Jadi tak dapat tasawur masalah oleh datangnya kufur yang menggugurkan iadah sembahyang. Tak boleh nak tasawur masalah tu. Kerana riddah tu sendiri, apabila seorang tu murtad, maka diwajibkan atas dia ulang juga sembahyang nanti. Ulang dengan mana? Qada lah. Bila mana? Bila Islam, yang mana kita bahas dulu. Habis. Qala faslun. Habis tu. Ini kesimpulannya dalam bab izalatul mani' dengan turul mani'. Izalatul mani' itu apabila dia itu asalnya haid. Okay, kita khusubat haid lah. Asalnya haid, tiba-tiba hilang mani'. Maka kena tengok. Hilang mani' tu kena tengok. Bila hilang mani' mana? Duk berada di akhir waktu lah hilang mani' ni. Zawal mani' ni. Okay. Contoh dia mari. Contoh waktu zuhur. Dia haid. Okay, tak wajib sembahyang lah. Tiba-tiba pukul 3.45 hilang haid. Pukul 4 masuk asar. 15 minit tinggal. Wajib tak dia sembahyang? Wajib sembahyang. Sebab dapat qada takbiratul ihram dah lebih lah. Ataupun atas pandangan lain dapat serakaat. Dapat serakaat dah lebih. Okey lah. Okey, dapat tak? Dapat. Wajib sembahyang tak? Wajib sembahyang. Dah kalau tak sembahyang, tiba-tiba masuk asar, wajib qada. Wajib qada zuhur je lah. Sebab zuhur bukan yang benda yang boleh jamak dengan subuh. Begitu juga maghrib tak boleh jamak dengan asar. Begitu juga subuh tak boleh jamak dengan isyak. Subuh, maghrib, zuhur ni sama masalah, iaitu wajib qada waktu ni saja. Tak perlu sebelum tak ada kes lah. Sebelumnya tak ada lah. Sebab tak boleh jamak. Tu. Kalau atas pandangan kita ambil nakak tu suci. Okey. Kalau kita ambil pandangan mu'tamad haid, tak ada masalah lah. Contoh dia nakak. Apa dia nakak dia lah? Dia nakak 3.45. Sehari 4 suku mari semula darah. Dan darah yang mari semula tu haid. Atas pandangan mu'tamad nakak 30 minit tu haid lah juga. Tu tak ada masalah lah. Memang tak payah qada sembahyang lah. Okey. Masalahnya kalau dia pilih pandangan dhaif iaitu suci. Maka di situ kena qada. Kena qada tu. Sedap hak mana oi? Pandangan muktamad ke pandangan dhaif? Pandangan muktamad. Apa tak payah nak sembahyang kan? Okey. Tak payah. Bab naqak tu dia kata haid. Bila haid tak boleh sembahyang. Tak payah sembahyang, tak payah qada. Tapi atas pandangan suci, tiba-tiba dia tak sembahyang, mari dah haid, maka wajib dia qada. Dia qada apa? Dia qada sembahyang zuhur tadi. Dan asar lah kalau dah masuk asar. Kalau dapat qadar masa elok, asar pun wajib sembahyang qada sekali. Kalau dia tak sempat lagi nak sembahyang lepas suci, nanti dia kena qada semula. Tu turul mani'. Turul mani' senanglah. Tu izalatul mani'. Sila izalatul mani'. Okey. Itu untuk zuhur, maghrib, subuh. Untuk yang boleh jamak, pada waktu yang boleh jamak, akhir waktu zawal mani'. Contoh dia zawal mani' pada 6.55. Okey, 6.55. 6.55. Lepas tu 7.5 minit tu 7.5 minit tu mari mawanik lagi. Tak kisahlah mawanik apa. 6.55 haid. 7.5 minit gila. Contoh ataupun 6.55 haid. 7.5 minit haid lagi. Tapi dia ambil pandangan dhaif kata suci. Maka tengok kena sembahyang ke tak? 10 minit tu, 10 minit. Kena tengok. Dalam keadaan mukim ke? Dalam keadaan mukim. Okey, 4 rakaat. Qada takbiratul ihram dapat asar boleh tak? Dapat tak? Dapat lebih tu. Ataupun qada serakaat dapat tak? Dapat. Okey, nak kena qada juga, nak kena mayang hak zuhur ke tidak? Kena tengok. Dapat tak qadar 4 rakaat zuhur iaitu 5 minit contohnya. Dan 5 minit waktu asar. Dan kalau dia daimul hadas, dia jenis kena taharah, kena ambil masa taharah, tambahlah 2-3 minit, 13 minit. Adakah 13 minit tadi dia suci, dia hilang mawanik 10 minit ya? 13 minit. Cukup tak? Tak cukup. Maka tak payah sembahyang zuhur, sembahyang asar sahaja. Sembahyang asar lah. Sembahyang hak waktu tu sajalah. Nak sembahyang zuhur buat apa? Kes sembahyang zuhur, kes sembahyang maghrib ke tidak, kita kena tengok
waktu suci dia tu. Tu kalau kita pilih suci tu wajib sembahyang lah. Kalau kita kata hit, tak apa lah, tu tak ada masalah apa dah. Kata hit, tak ada apa, hit tak ada apa. Nak tahu qada ke tidak tu apa dia? Zawalul mani'. Okey, mudah tu. Kalau turul mani' sama, tapi beza sikit ya. Turul mani' dapat qadar semua sembahyang, bukan takbiratul ihram, bukan rakaat macam Imam Abu Yahya tadi, bukan. Jadi kalau kita turul mani' pula, suci ni pukul 1, suci sampai 1:30, mari gila, mari nipas, mari pengsan. Lagu mana? Kena tengok dapat tak qadar sembahyang masa sembahyang zuhur. Dapat tak 5 minit contohnya? Dapat. Dia daimul hadas ke tidak? Tidak. Maka 5 minit lah. Dapat tak? Dapat. Dia tak sembahyang, tak sembahyang, wajib qada. Zuhur, maghrib, subuh, masalah sama. Bila kata zuhur tu, zuhur, maghrib, subuh, masalah sama. Dia daimul hadas, tambah 3 minit lagi, 8 minit. Dapat dah 8 minit, dia dapat 30 minit. Lebih boleh kena qada sembahyang. Tu senang. Adrakal waktu senang Adrakal waktu senang. Adrakal waktu ni biasanya pada waktu zuhur, subuh dengan apa? Dengan maghrib. Masalah adrakal waktu tu masalah adrakal waktu ni. Kalau masalah kalau asar dengan isyak, dia masalah kena jamak ke tak maghrib sekali, kena sembahyang ke tak maghrib sekali, kena sembahyang ke tak zuhur sekali. Kena tengok qadar masa had tadi zawalul mani' tu. Tu dalam bab zawalul mani' ni, turul mani' ni pada awal waktu. Pada awal waktu ni. Sama jugalah pada waktu asar boleh berlaku. Pada waktu asar contohnya, suci pukul 1, suci sampai pukul 5 suci. Zuhur memang dia dah sembahyang lah. Pukul 5 suci. Asar pukul 4 suci. Suci pula. Datang haid suci apa? Datang haid lah turul mani'. Datang haid pukul 5. Dia suci pukul 1 dah. Sembahyang zuhur lah. Lepas tu asar pukul 4. Pukul 5 datang haid. Sejam lebih. Adakah dia dapat masa qadar sembahyang fardu asar? Dapat 5 minit. Kena tengok daimul hadas ke tidak? Tidak. 5 minit lah. Daimul hadas ke tidak? Ya. Tambah 3 minit, 8 minit. Dapat tak? Lebih lagi sejam. Maka wajib dia qada kalau dia tak sembahyang lagi. Itu senang. Nak kabur tu je boleh masa 5 minit, cuma saja baca kitab bagi panjang. Supaya dapat berkat Al-Imam Al-Allamah Ad-Damiri. Ada soalan ataupun tidak? Ada tak faham ke? Kita baca bodoh-bodoh je kita ni, tak baca ibarat lah. Baca ibarat memang aku tak habis lah 7 muka surat 7 kelas. Tak penting sangat lah kita ambil mafhum. Sebab yang penting ibaratnya sabila tu adakah faham ataupun tidak, tak jelas kat mana, sila bagi tahu. Ataupun faham, bagi tahu faham. Faham bagi tahu faham, tak faham bagi tahu kat mana tak faham. Jangan sembunyi-sembunyi. Sebelum kita tutup ni, nak habis ni habis lah. Malas nak jumpa. Hari Sabtu nak jumpa, malas nak jumpa. Sanad dah siap dah. Siapa yang minta tu dah siap dah, dah hantar. Ada bukti sikit lah, ada yang nama tak betul pun ada. Nanti print siap-siap lah. Nanti waktu sanad itu tidak sah lagi yang saya PM tu, sanad tu tidak sah lagi. Yang dalam grup tu saya akan print. Tanya-tanya, mana ada sanad, tak bagi pun. Saya print lah. Aku bagilah. Nanti nak tarik gambar sekali. Pegang kitab dengan sijil. Macam grade lah. Orang hafal Quran, habis hafal Quran pun dia buat graduation kecil-kecil. Takkan kata kita tak mau. Ni dah lah macam orang gila dah mengaji. 5 bulan mengaji. Pedak tau. Ngaji kitab apa? Sabila je 12 muka surat 5 bulan. Nanti yang main rumah tu, yang dah order lah main rumah, dah penuh dah, tak boleh main lah. Siapa yang baru nak PM tu, sila keluar. Kalau mari juga nak kena pambat, sila. Tu apa lagi khatam 16 Oktober jam macam tu lah, 8.45 sampai ke 9 tu lah. Kalau awal-awal lah. Apa lagi? Nanti kita bergambar lah. Seorang-seorang bergambar. Yang main rumah tu lah, yang tak main rumah sudah.
sekali munawalah kita. Munawalah serta ijazah. Siapa yang nak munawalah kita, sila mari rumah lah bila-bila. Tak ada salah. Ataupun saya balik Penang, ada orang Penang ni tak ada rasanya. Siapa nak main Penang ada orang, kalau sini ada orang Penang contoh nak munawalah kita serta ijazah. Mari PM. Boleh tak salah. Munawalah kita. Munawalah serta ijazah lebih kuat daripada ijazah saja tanpa munawalah. Munawalah kita sendirilah. Munawalah ni bagi kita lah. Lepas tu pas pada tu hampa nak pas pada tu boleh lah. Ngaji lagi lah. Kalau mampu mengajar, silalah mengajar. Tak usah buat tawaduk. Tawaduk dalam bab ni setan ni. Bukan daripada malaikat, bukan daripada Tuhan, setan. Tak layak lagi. Tak layak apa dengan sebab hang kata tak layak tu, orang jadi jahil lagi teruk. Bahaya tu. Setan panggil. Bukan tawaduk. Tawaduk tak tempat. Tu nanti lepas ni mengaji pula Mughnil Muhtaj Syekh Abu Samah buat dah khatam dah pun. Ni apa kitab tu? Apa dah? Izalatul Iltibas. Baru nak baca. Ikutlah. Lagi apa lagi? Mana-mana ikut ngaji. Maulana Mansur pun ada buka. Tapi tu bayarlah. Hak ni Syekh Abu Samah free. Tu. Ni akan ulang kaji lah. Ni majlis 38. Nanti khatam 39. Lagi satu lagi nak 40. Majlis 40 tu khatam Mughnil Muhtaj Bahid Syekh Usamah. Ustaz Usamah tu lah. 40 majlis. Kita 39 lah. Kita nak murid kena bawah. Macam Imam Syafi'i lah, khatam bulan Ramadan 60 kali Quran. Sebab apa? Dia kata kalau aku nak, aku lebih lagi boleh, tak ada masalah. Tapi dengan sebab Imam Abu Hanifah khatam Quran pada bulan Ramadan 61 kali, aku tak mau lebih, aku buat 60. Kita pun samalah. Buat majlis 39 tak boleh lebih pada Tok Guru 40. Tu kan. Cukup 39. Tok Guru buka Mughnil Muhtaj Bahid tu 40 majlis itu tak boleh lebih. Kata kita lajak pula. Tu. Nak habis ni. Lepas tu nanti grup WhatsApp tu hari Sabtu ni boleh bubar lah. Kita memang nak out lah. Malas bukan orang mengaji pun. Hak yang mari 15 yang beratus-ratus di mana tau, rib mana tau. InsyaAllah belakang. Yang istiqamah ni tu lah payah. Tapi kalau dapat istiqamah sampai habis ni sedap. Dia khatam pun sedap ya. Sedap sungguh. Aku mengaji 5 bulan Bahid Nipah. Tu bukan senang nak istiqamah ni. Bahid Nipah tu hurai macam orang gila tu. Tu yang qada tu tak tahu. Yang qada tak tahu. Sorry to say lah. Nak buat macam mana qada? Nak kata sibuk apa pelajar ni. Nak kata kerja lain serta lah. Aku ni orang kerja tak apa. Kerja tak apa. Ni pelajar tak tahu, tak ada apa nak buat. Tak ada apa nak buat. Adin ni kaki kodok kan. Kodok sehari 5 majlis. Padan muka hang. Rasa orang hantar macam mana nak tobik macam orang gila. Siapa tobik belakang saya tulis tu, memang boleh tulis ya. Boleh tulis tobik tu balik. Buat taklik ke? Mah. Tapi tak payahlah sibuk-sibuk. Tu habis aku noh. Tu hari Sabtu insya-Allah kita jumpa khatam Sabilal Muhtadin jam 8.45 insya-Allah taala. Lega. Puas hati lah. Bagi tahu kampung memang puas hati baca Sabilah ni. Penat lelah gila. Memang lelah nak mampus ya. Lega lah, tak elok baca lah kita. Kita jenis itu macam kitab Sabilah. Kalau dah baca kitab seorang, tak baca lah. Kecuali kalau ulok kambing tak apa. Ulok kambing sekok, boleh baca balik. Tu sebab apa kita baca gila-gila. Nanti kalau hampa pi lah mana-mana pun pengajian, Ustaz Abu Samah baca kitab apa, kitab orang lain baca kitab hik ke, orang perempuan ke, ustazah ke, ustaz ke, bila apa daurah ke, tafakuh ke, semua yang dia abang tu kita dah mengaji belakang. Bahkan kita pula tahu lebih lagi. Sebab apa? Sebab ustaz tu ataupun pengajar tu tak guna qaul lebih daripada satu. Ni guna satu qaul ya. Ni istiadah, ni muktamad gini. Kita khilaf. Semua khilaf kita mengaji.
Semua khilaf kita mengaji. Cuma khilaf tu khilaf level minhaj lah. Kalau khilaf level majmu' tahun depan bulan 6 baru khatam. Kalau saya hurai khilaf dalam majmu', insya-Allah bulan 6 tahun depan baru khatam. Tu level lain lah. Ni pun dah padan. Dan ni. Tu pun pening lagi. Pening lalat lagi. Apa? Nanti orang mengaji dengan siapa-siapa nampak mudah. Sebab apa? Kita dah lalu hak payah. Bila lalu hak payah, hak lain mudah. Bila lalu hak mudah dulu, bila kita terjun hak payah, habis. Sebab tu kena mengaji hak payah, bukan mengaji hak senang. Dan lagi satu, kalau orang sertai pengajian hik nipah ni, kalau secara daurah, percayalah tak akan faham sepenuhnya. Dia faham, baru faham 24 jam tu macam ni tak lebih 15 hari malam. Macam ni 24 jam muttasim mufassir. Dia tahu gitu ya, dia tak tahu lebih. Nak tahu lebih, tafaqquh. Ni ini bukan daurah ni. Daurah 2 hari 3 hari boleh nak join, tapi tak melengkapi. Untuk orang yang awam baru nak tahu darah, baru sesuai untuk dia. Untuk kita tak sesuai, sebab kita nak menjadi pengajar sehari. Dia nak jadi pengajar ni, dia kena tahu lebih. Cara pengajian pun lebih lah. Tu okay. Tambah boleh mengajar pula. Hebat. Mengajar lah. Tambah perempuan kena mengajar. Saya rasa nak mengajar bab darah kat kampung ni. Sebab kampung saya ni tak apa nak ada orang mengajar bab darah. Mengajar. Mengajar lah. Tu okay. Mak saya pun tak tahu bab hik. Mengajar mak dia. Mak empa pergi mengajar mak empa. Mertua saya tak reti bab hik. Pergi mengajar mertua hang tu. Pergi mengajar mertua hang tu. Mengajar. Panggil apa? Mak ke? Umi ke apa? Ikut hang lah. Nak mengajar bab hik tak? Ayo muzakarah dengan bini ke? Boleh. Tu muzakarah dengan bini. Dah kahwin lah. Kalau yang dah kahwin, tak kahwin sudah. Tu suruh fikir bini pula. Aku lempang ni. Dah kahwin tak apa. Yang tak kahwin tu suruh fikirkan. Apa? Panjang lagi perjalanan. Al-mustahabbu ala talabatil ilmi al-kaffu anin nikahi. Itu kalam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dinukil dalam An-Najmul Wahash Syarhi Minhaj jilid 1 Muqaddimah Minhaj. Ingat tu. Habis tu. Tak ada apa dah. InsyaAllah ta'ala kita sambung hari Sabtu ni, InsyaAllah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Segala yang salah silap tu daripada diri saya sendiri, yang baik daripada Allah Ta'ala. Kalau ada tersilap sebut tu betul sendirilah. Tapi kalau silap tu membabitkan kefahaman, sila PM saya untuk kita bergocoh. Okay? Bukan nak bergocoh, nak tahulah betul itu apa dia. Tambah-tambah hak yang apa tu, mutahayyirah tu. Siapa dalam ngaji dengan orang ustaz ke, yang kita soalkan mutahayyirah tu, kalau dapat jawapan bagi tahu saya. Saya nak tahulah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.